Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kepelbagaian sosial budaya di sekolah dan kami telah memilih sekolah kami sendiri iaitu SMK Bengkongan yang terletak di daerah Kota Marudu. Dan hari ini pembentangnya ialah saya sendiri iaitu Aimi Fazilah binti Razali, kawan saya Najihah binti Muhammad Sabri dan juga Aini Atirah binti Latif. Okey, hari ini kami akan membentangkan tentang 4 elemen iaitu yang pertama ialah pengenalan ringkas mengenai sekolah dan konsep kepelbagaian sosial budaya, dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Yang ketiga, implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan. Dan yang terakhir iaitu yang keempat ialah peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah SMK Bengkongan. Okey, sejarah penubuhan SMK Bengkongan bermula sekitar tahun 1997. Okey, ia merupakan satu cawangan daripada SMK Kota Marudu. Gagasan ini diutarakan oleh pengetua SMK Kota Marudu ketika itu, iaitu Tuan Haji Abu Bakar Siman, bagi tujuan untuk menampung lebihan pelajar yang bersekolah di SMK Kota Marudu. Ketika itu, satu rundingan telah dibuat bersama dengan guru besar SK Bengkongan iaitu Encik Anwar Ahmad Zabair bin Radin. Pada tahun 1997 iaitu pada tarikh 10 Mac bermulalah era pengajaran dan pembelajaran di cawangan sekolah ini. Cawangan ini menumpang di bangunan SK Bengkongan. Pelajar yang terlibat merupakan pelajar tingkatan 1 dan 2 yang tidak dapat dimuatkan di SMK Kota Marudu. Setiap sekolah mempunyai visi dan misinya tersendiri. Begitu juga dengan SMK Bengkongan. Visi bagi SMK Bengkongan ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misinya pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto sekolah pula ialah ilmu teras wawasan, dan tagline bagi SMK Bengkongan ialah kami junjung namamu SMK Bengkongan. Okey, sekarang saya akan menceritakan tentang konsep kepelbagaian sosial budaya. Okey, menurut Kamus Dewan edisi ketiga, kepelbagaian bermaksud perihal berbagai-bagai jenis ataupun berlainan jenisnya, manakala sosial budaya pula membawa maksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup dan juga adat istiadat. Oleh itu, kita dapat dirumuskan bahawa kepelbagaian sosial budaya akan membawa maksud pelbagai jenis hubungan masyarakat dan budaya. Kepelbagaian sosial budaya boleh ditinjau dari segi bahasa, adat resam, struktur masyarakat dan juga kelas sosial, kepercayaan dan juga jantina. Okey, saya akan menerangkan tentang faktor sosial budaya di sekolah yang pertama, iaitu faktor bahasa. Okey, faktor bahasa ni terdapat 3, iaitu yang pertama, kepelbagaian dialek, yang kedua kepelbagaian nada dan ketiga kepelbagaian cara penyampaian. Okey, yang pertama tadi kepelbagaian dialek. Okey, kita boleh lihat melalui negeri-negeri yang mempunyai dialek tersendiri. Contohnya seperti negeri Kedah dan juga Kelantan. Okey, yang kedua kepelbagaian nada. Okey, melalui kepelbagaian nada ni kita dapat dengar nada percakapan yang tinggi dan juga yang rendah. Okey, yang ketiga cara penyampaian. Okey, kepelbagaian cara penyampaian ini kita dapat lihat melalui bahasa lenggok badan, iaitu cara seseorang untuk berbicara atau bercakap dengan orang lain melalui gaya bahasa badan.
Selain itu, melalui faktor bahasa juga kita dapat lihat melalui murid pelbagai kaum dan etnik menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Yang kedua, bahasa pengantar utama di institusi pendidikan ialah bahasa Melayu iaitu Akta Pendidikan 1996. Okey, yang ketiga, alat budaya yang menghubungkan sesama manusia. Yang keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan. Okey, di sini juga saya akan menunjukkan bahasa-bahasa lain yang terdapat di SMK Bengkongan, iaitu bahasa Rungus, bahasa Dusun dan juga bahasa Bajau. Assalamualaikum, orangku Nurada Masara, umurku 10 tahun, man kampung Bengkongan Kota Marudu, bangsaku Bajau sama KB, mix Iranun ke Dusun, tempat lahir Hospital Kota Marudu, tarik lahir 10 bulan 10 2000 siom. Bangsa iangku Bajau Iranun moko Dusun, bangsa makku Bajau sama lekat man Kota Blut. Ngerantui Muhammad Ekal, tumungku pada miso, pemungkunan kit karangapan. Aku napong Ivan Jason, manta do kapungan Tagab, tumungko napong obo ng Val. Faktor seterusnya yang mempengaruhi kepelbagaian sosio budaya di Sekolah Menengah Kebangsaan Bengkongan adalah faktor bangsa. Bangsa dapat ditakrifkan sebagai kumpulan manusia yang sama asal-usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Ia juga dapat difahami sebagai kaum. Umum mengetahui bahawa penduduk Malaysia terdiri daripada Melayu, Cina dan India, namun tidak ramai yang mengetahui secara khusus tentang bangsa atau kaum yang terdapat di Sabah, khususnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Bengkongan. Kedudukan Kota Marudu yang berada di utara Sabah mempengaruhi jenis bangsa yang ada di SMK Bengkongan. Bangsa Dusun, Bajau dan Rungus merupakan bangsa majoriti di SMK Bengkongan. Data yang sedang dipapar menunjukkan bilangan bangsa murid bagi kelas 1 UMS. Seperti yang dapat kita lihat, bangsa Rungus merupakan bangsa majoriti di dalam kelas tersebut dengan bilangan 13 orang murid, diikuti dengan bangsa Bajau dengan bilangan 6 orang murid. Pelajar dengan latar belakang bangsa Dusun dan Kadazan juga terdapat di dalam kelas tersebut dengan bilangan 4 dan 3 orang murid. Lain-lain bangsa adalah Jawa, Bidayuh, Murut dan Melayu dengan seorang murid setiap satu. Proses integrasi sosial dipupuk di sekolah ini dengan menyatu padukan murid dari pelbagai latar belakang bangsa di dalam satu kelas. Pembahagian murid di dalam setiap kelas di SMK Bengkongan adalah tertakluk kepada pencapaian murid itu sendiri dan bukannya berdasarkan bangsa. Proses integrasi sosial dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, akulturasi, yang kedua, asimilasi dan yang ketiga adalah amalgamasi. Apakah itu akulturasi? Akulturasi ialah penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan yang berbeza. Di SMK Bengkongan, proses akulturasi dapat dilihat pada setiap pagi sebelum masuk ke kelas atau sebelum majlis atau program rasmi di mana doa akan dibaca. Bacaan doa seperti yang kita ketahui merupakan amalan umat Islam. Walau bagaimanapun, ia telah menjadi adat kebiasaan di SMK Bengkongan, walaupun majoriti pelajar dan guru-guru di sini adalah bukan beragama Islam. Selain proses akulturasi, proses asimilasi juga jelas dilihat di SMK Bengkongan. Apakah itu asimilasi? Asimilasi adalah percampuran antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Sebagai contoh, dari segi bahasa,
Penggunaan perkataan tapau digunakan secara meluas di kawasan sekolah. Perkataan tapau yang bermaksud bungkus pada asalnya adalah perkataan bahasa Mandarin, namun ianya telah menjadi satu kebudayaan di kawasan sekolah. Selain itu, asimilasi juga dapat dilihat dari segi cara berpakaian. Pemakaian baju kurung yang merupakan pakaian tradisi masyarakat Melayu sering dilihat di kalangan para guru berlainan bangsa yang terdiri dari dusun, bajau dan sebagainya. Contoh lain pula dapat dilihat pada makanan. Nasi lemak sebagai contoh yang merupakan makanan tradisi masyarakat Melayu dijual di kantin dan kios sekolah. Terdapat juga nasi dagang yang merupakan makanan tradisi masyarakat Terengganu yang ada dijual di sini. Akhir sekali adalah proses amalgamasi atau proses mencampur aduk identiti kebudayaan pelbagai kaum untuk membentuk budaya atau ras baru. Proses amalgamasi sering dikaitkan dengan perkahwinan campur. Perkahwinan campur antara bangsa dapat dilihat di kalangan guru. Contohnya perkahwinan antara bangsa Bajau dengan bangsa Jawa. Perkahwinan campur berlaku kerana percampuran pelbagai etnik dan bangsa di dalam ruang lingkup yang sama. Faktor yang ketiga ialah kepercayaan ataupun agama. Kepercayaan bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. Seseorang yang telah menaruh kepercayaan terhadap sesuatu perkara akan didatangi dengan sifat yang pasif ataupun keyakinan terhadap perkara tersebut. Daripada sudut agama pula, kepercayaan adalah sebahagian daripada batu asas pembangunan moral atau dikenali sebagai akidah ataupun iman. Berdasarkan perhatian saya, terdapat beberapa agama yang ada di SMK Bengkokan ini, antaranya agama Islam, agama Kristian, agama Bahai dan juga ada setengah daripada pelajar yang tidak mempunyai agama. Majoriti agama di SMK Bengkokan adalah agama Kristian dan minoriti di sini adalah penduduk Muslim. Di sini saya lampirkan data pangkalan murid tingkatan 5 SMK Bengkokan untuk menunjukkan agama-agama yang terdapat pada tingkatan 5 sahaja. Okey, di sini kita dapat lihat keseluruhan pelajar tingkatan 5 adalah 154 murid dan 80 daripadanya adalah penganut agama Kristian dan 64 daripadanya adalah agama Muslim. Dan ada juga yang tidak mempunyai agama iaitu sebanyak 9 orang pelajar dan ada 1 orang pelajar yang menganut agama Bahai. Okey, di sini kita akan nampak majoriti di situ adalah agama Kristian. Okey, bagi agama Kristian dan tiada agama ataupun agama Bahai, mereka akan mengambil pendidikan moral di sekolah. Manakala bagi mereka yang Muslim akan mengambil pendidikan Islam di sekolah. Walaupun di SMK Bengkokan mempunyai berbilang agama dan budaya, mereka saling menghormati antara satu sama lain. Seperti yang dapat saya bagi tahu, okey, bila bulan puasa, pelajar non-Muslim hanya akan makan di kantin sahaja bagi menghormati pelajar Muslim yang sedang berpuasa yang berehat di kelas. Jadinya mereka tidak akan membawa makanan masuk ke dalam kelas bagi menghormati pelajar Muslim yang sedang berpuasa. Yang kedua, yang saya dapat lihat adalah pelajar non-Muslim sendiri tertarik untuk mengikuti aktiviti-aktiviti keagamaan yang dilakukan oleh pelajar Islam. Okey, seperti baru-baru ini kami ada melakukan program Maulidur Rasul dan ada beberapa pelajar non-Muslim yang tertarik ataupun yang berminat untuk menyertai pertandingan poster sayang Nabi dan juga pertandingan hot di sekolah ini. Bagi saya ianya sesuatu yang unik. Walaupun berbilang bangsa dan juga agama, pelajar boleh belajar bersama-sama di dalam satu kelas, di dalam satu sekolah dan mereka boleh berkawan dengan antara satu sama lain walaupun mereka berbeza agama dan juga budaya. Terusnya saya akan menerangkan mengenai implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan. Terdapat 3 aspek yang kita akan lihat iaitu daripada segi murid, guru dan juga sekolah. Saya akan menerangkan implikasi terhadap
Guru. Okey, layanan yang adil. Guru harus memberikan layanan yang lebih adil kepada individu pelajar mengikut keperluan individu seperti tidak membezakan bangsa dan juga keturunan murid. Selain itu, guru juga perlu mencaburkan penglibatan murid tanpa mengira status bangsa yang berbeza. Okey, daripada sudut pemilihan sumber, guru juga perlu menyediakan sumber tambahan yang sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan juga budaya pelajar. Pemilihan sumber yang baik perlu dilihat daripada penggunaan bahasa dan istilah yang tidak mempunyai unsur yang sensitif dari segi gender, etnik, kepercayaan. Pemilihan bentuk bahasa dan istilah yang dapat diterima, tidak mempunyai bias ataupun prejudis perlu diutamakan dalam penyampaian PDPP. Seterusnya, pengurusan hubungan. Pelajar terdiri daripada etnik, taraf sosioekonomi, latar belakang keluarga, kawasan pertempatan, budaya, adat resam dan bahasa yang berbeza. Guru haruslah merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan, nilai dan agama murid. Seterusnya saya akan menerangkan implikasi terhadap murid. Okey, daripada sudut bahasa yang kita dapat lihat, mereka ini tidak dapat menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik kerana mereka di rumah dan juga di sekolah mereka kebanyakannya berbahasa dengan bahasa etnik mereka sendiri. Berdasarkan pemerhatian saya, sewaktu saya bertugas sebagai seorang interlocutor untuk speaking English bagi tingkatan 5, mereka tidak dapat berbahasa Inggeris dengan lebih baik kerana bahasa Inggeris itu bukanlah sebagai bahasa kedua mereka lagi. Bahasa kedua mereka adalah bahasa etnik mereka selepas bahasa Melayu. Jadinya penguasaan bahasa Inggeris amatlah kurang dalam kalangan pelajar walaupun mereka sendiri harus belajar bahasa Inggeris di sekolah. Jadinya mereka menghadapi cara pembelajaran dan pemikiran yang sangat berbeza. Berlaku kekangan daripada kefahaman murid untuk memahami perkataan-perkataan yang diajar di dalam kelas. Okey, dan seterusnya, pencampuran kaum etnik di kalangan kaum yang ada di dalam sekolah ini menyebabkan mereka mudah menyesuaikan diri. Murid yang bersekolahan berlainan etnik sudah dapat pendedahan akan budaya kaum-kaum yang lain. Seterusnya, di sekolah ini kita dapat lihat perbezaan kelas sosial wujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Daripada kita dapat lihat, kalau daripada golongan sosial yang rendah, mereka ini menghadapi masalah pembiayaan seperti masalah yuran ataupun masalah pengangkutan untuk ke sekolah. Dan kita dapat lihat kalau dia daripada golongan atasan, masalah pembiayaan tidak ada masalah. Mereka mempunyai wang belanja untuk ke sekolah dan mereka tidak ada masalah daripada sudut kedatangan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang implikasi terhadap sekolah. Sosio budaya yang dipengaruhi di sekolah ini ialah amalan budaya daripada etnik Melayu. Walaupun di SMK Bengkongan ini mempunyai pelbagai etnik dan juga agama, tetapi kebanyakan daripada mereka mengamalkan etnik budaya Melayu di sekolah. Okey, seterusnya, lokaliti sekolah ini adalah merupakan sekolah di luar bandar. Sekolah ini mempunyai pelbagai latar belakang sosio budaya, kelas sosial dan juga etnik. Di sini terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan untuk murid walaupun ada beberapa kekurangan, tetapi kekurangan tersebut adalah daripada sudut kekangan guru dan juga prestasi yang rendah daripada murid-murid. Ini disebabkan mereka mempunyai masalah kedatangan ke sekolah kerana mereka tidak mempunyai wang yang cukup untuk ke sekolah, untuk membayar tambang ke sekolah. Guru selain berperanan sebagai penyampai ilmu pengetahuan am, guru juga merupakan penyampai maklumat ilmu kenegaraan, penyampai maklumat ilmu perpaduan, penyampai maklumat ilmu kebudayaan serta suri tauladan kepada pelajar. Hasil gabungan daripada kurikulum yang baik, kelengkapan guru dalam memahami ilmu kebudayaan kaum lain serta gaya penyampaian yang kreatif, ia mampu untuk melahirkan sebuah generasi yang cintakan akan negara sekaligus melahirkan negara yang harmoni, mengajarkan mereka tentang kepentingan nilai, sikap
dan kepercayaan kaum sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, melalui mata pelajaran sejarah dan moral, murid diajar tentang ilmu-ilmu kenegaraan yang dapat memupuk semangat patriotisme sekaligus membina kewarganegara yang bersatu padu dan cintakan negara. Dengan memahami dan mengetahui ilmu kebudayaan kaum lain, guru dapat menyampaikan konsep kebudayaan dengan lebih tepat kerana jika tidak, kekeliruan dan pertembungan yang tidak sihat akan berlaku. Walau bagaimanapun, usaha ini tidaklah terhad kepada guru yang mengajar mata pelajaran sejarah dan moral sahaja, akan tetapi guru dan pendidik secara keseluruhan. Dalam menyampaikan ilmu kenegaraan, guru hendaklah menanam nilai sosial dalam diri pelajar seperti demokrasi, kebersamaan, toleransi, kefahaman budaya, hormat menghormati dan kerjasama antara kaum. Seterusnya, dalam menyampaikan ilmu perpaduan, guru hendaklah menyemaikan semangat perpaduan dalam diri pelajar dengan memberi penghayatan terhadap ideologi negara. Dengan penghayatan ini, setiap pelajar mampu untuk membentuk satu identiti dan nilai kebersamaan. Yang ketiga, dalam menyampaikan ilmu kebudayaan kaum, guru perlu mendedahkan terlebih dahulu kepada murid tentang budaya-budaya kaum lain, mengajar mereka untuk sentiasa peka dan bersedia dalam menambahkan pengetahuan tentang kepelbagaian budaya dalam masyarakat. Yang terakhir, guru perlulah memiliki dan menunjukkan sifat dan sikap yang positif agar dapat menjadi suri teladan dan contoh kepada murid. Seterusnya, mengelakkan daripada menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang menyentuh isu-isu sensitiviti kaum.